Ini dikatakan makam seorang pembesar negeri Sentubung yang telah berpindah. Di sini dikatakan terdapat sebuah mercu sejarah lagi tentang negeri Sentubung. Di Kampung Ladih ini ada sebuah makam yang penting. Maka jasadnya hendaklah dikebumikan di Tanjung Datu. Pada episod lepas, pengembaraan Sanip telah menyingkap sejarah awal permulaan negeri Sarawak di lidah tanah setelah berpindahnya pusat pemerintahan negeri Sentubung dari Kuala Sentubung ke lidah tanah. Tempat ini dikenali sebagai Bintang Puri, Bandar Bintang. Kita akan mendaki dan cuba mencari batu bergambar, satu artifak yang sangat penting. Terdapat 500,000 tan tahi besi. Saya sekarang berada di muara Sungai Serak di lidah tanah. Ini merupakan batu nisan seorang pemimpin atau raja. Dalam episod kali ini, pengembaraan Sanip diteruskan ke beberapa tempat di lidah tanah untuk menjejaki makam keramat lama di lidah tanah, mencari makam sejadah Datuk Merpati di Landih, meneroka Teluk Gadur yang dibuka oleh Datuk Merpati serta menjejaki makam Datuk Merpati di Tanjung Datu. Menurut penduduk di lidah tanah, terdapat sebuah makam keramat lama yang dipercayai makam pembesar yang hidup pada zaman pemerintahan awal di lidah tanah. Untuk melihat sendiri kewujudan makam tersebut, Sanip menuju ke sebuah tempat perkuburan lama yang dikenali oleh penduduk kampung sebagai makam. Alhamdulillah, saya dah sampai di satu tempat bernama Makam di tebing Sungai Sarawak kanan. Di sini dikatakan terdapat sebuah mercu sejarah lagi tentang negeri Sentubung. Dan kita akan pergi sana di makam ini yang terkenal dalam sejarah yang saya kaji. Ini dikatakan makam seorang pembesar negeri Sentubung yang telah berpindah ke lidah tanah.
kita dapati banyak nisan lama di kawasan ini menunjukkan bahawa di sini merupakan pertempatan awal seperti juga di lidah tanah sendiri. Menunjukkan juga di sini ramai penduduk yang tinggal di sini. Di dalam sejarah ingatan rakyat bahawa ini merupakan makam pembesar keturunan Datuk Marapati. Sanip mengira jumlah nisan lama yang sangat banyak menggambarkan jumlah orang Melayu yang mendiami penempatan di lidah tanah sangat ramai. Berkemungkinan besar, penempatan dan pemukiman ini merupakan sebuah perkampungan yang besar dan berkonsepkan sebesar negeri, pusat ibu negeri orang Melayu yang telah berpindah dari Santubong pada suatu ketika dahulu. Untuk mengimbau sejarah akhir negeri Santubong sebelum hilang dalam peredaran zaman, Sanip meniti rentetan sejarah akhir kehidupan Datuk Marapati, Raja Negeri Santubong. Menurut tafsiran daripada kisah yang dicatatkan dalam manuskrip syair Negeri Santubong, terdapat kisah keramat tentang wasiat Datuk Marapati yang mempunyai perkaitan dengan makam sejadah dan hasrat Datuk Marapati untuk kembali ke Tanjung Datu di akhir hayatnya. Ketika Datuk Marapati meningkat tua, Baginda telah berwasiat kepada putranya Marapati Jipang. Di dalam syair ini, Baginda akan pergi bersemayam di Tanjung Datu, di Gunung Batu Datu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Baginda mangkat, maka sejadah dan kopiah Baginda akan merentasi laut ke Sungai Sarawak hingga ke Landih. Baginda menyatakan agar sejadah dan kopiah ini dimakamkan di Landih. Berdasarkan kisah ini, Sanip meneruskan pengembaraan menuju ke tebing batuan di Landih untuk ke kawasan perkuburan lama yang dipercayai merupakan lokasi terletaknya makam sejadah Datuk Marapati. Tebing batuan ini menjadi pangkalan batuan yang menandai sudah berada di Mungguk Landih. Dikatakan di tebing batuan inilah tempat Baginda Datuk Marapati mengambil air sembahyang. Saya sekarang berada di pangkalan Kampung Landih. Setelah mengembara daripada Kuala Santubong, singgah di lidah tanah, singgah di Sungai Sarawak, dan ini ialah pangkalan yang paling hulu dalam sejarah negeri Santubong. Di sebelah kiri saya ialah Sungai Sarawak kanan yang mengalir terus sampai ke Kuala Santubong. Ke hulu sedikit ialah Simbuh, di mana di sini Abang Kuli dan Abang Kudi telah membina perkampungan pertanian yang disalurkan kepada negeri Santubong di Kuala Sungai Santubong. Di Kampung Landih ini ada sebuah makam yang penting dalam sejarah negeri Santubong. Kita akan pergi naik ke atas untuk melihat makam tersebut.
Ini satu lagi mercu tanda dalam sejarah negeri Sentubong. Dia mengikut kajian saya berdasarkan syair negeri Sentubong yang ditulis pada tahun 1885, ada menyatakan bahawa apabila Datuk Marapati mangkat, maka jasadnya hendaklah dikebumikan di Tanjung Datu. Sedangkan sejadahnya hendaklah dimakamkan di Landih ini. Inilah makam sejadah Datuk Marapati untuk menandakan keluasan negeri Sentubong yang memerintah dari Kuala Sentubong sampai ke hulu Sungai Sarawak ini di Kampung Landih. Di sini juga terdapat batu-batu nisan yang tua menunjukkan bahawa sudah ada perkampungan lama di sini. Inilah kepentingan makam sejadah Datuk Marapati di Landih. Sorotan kajian keperpustakaan mendapati beberapa perkaitan antara Datuk Marapati dengan Datuk Landih. Sumber bertulis dalam catatan sejarah syair negeri Sentubong banyak memerihalkan kisah Datuk Landih yang hampir sama dikisahkan dengan tradisi lisan. Dalam memerihalkan tanda kewafatan tokoh ini disimbolkan dengan tikar sejadah dan kopiah akan hanyut ke hulu Sungai Sarawak, lalu akan dijumpai di Mungguk Landih, kira-kira 5 batu ke hulu Batu Kitang. Begitu juga perkara ini turut menjadi tanda tanya dan persoalan yang harus diselidiki dengan kajian lanjutan yang lebih mendalam. Namun, pengkaji sejarah merumuskan tokoh ini mempunyai kekerabatan susur galur keturunan para datuk-datuk yang diasaskan oleh Datuk Marapati. Selepas ini, Sanip akan meneruskan pengembaraan ke Tanjung Datu untuk mencari makam Datuk Marapati serta bukti lain untuk mengukuhkan kesahihan riwayat Datuk Marapati seperti yang tercatat di dalam syair negeri Sentubong. Di dalam syair negeri Sentubong, terdapat rangkap yang menceritakan tentang pengakhiran hidup Raja Negeri Sentubong Datuk Marapati serta wasiat baginda sebelum kembali ke Tanjung Datu menghabiskan sisa usianya untuk beribadah kepada Allah. Bagi membuktikan kesahihan rangkap syair ini serta melihat kesinambungan riwayat Datuk Marapati, Sanip menuju ke Tanjung Datu. Sesampainya di kawasan Tanjung Datu, Sanip menjejak kaki ke kawasan Labuhan Gadung. Kedatangan Sanip disambut baik oleh Jabatan Perhutanan Sarawak. Saya kali ini mencari sejarah lama, iaitu sebuah tempat yang dikenali sebagai Teluk Gadur. Adakah nama tempat tersebut di sini? Kalau diikutkan pengetahuan saya, Datuk, Teluk Gadur mungkin telah bertukar nama. Dan sekarang ni kita berada di Teluk Labuhan Gadung. Teluk Labuhan Gadung. Dan kalau Datuk nak melihat Teluk Labuhan Gadung, ni depan kita ni lah dia, Datuk, depan ini. Sepanjang pantai ini adalah Teluk Labuhan Gadung. Nampaknya teluk ini teduh, tidak banyak Alhamdulillah, bergelombang. tidak Jadi banyak gelombang. sesuai untuk pelabuhan. Musim teduh, memang teduh lah. Oh. Tapi kalau musim landas, kata kita orang Sarawak, gelombangnya memang boleh tahan, Datuk. Selain daripada saya bercari tapak negeri Tanjung Datuk
yang telah dicatatkan di dalam hikayat Datuk Merpati bahawa Datuk Merpati telah membina sebuah negeri di sini dinamakan Negeri Tanjung Datuk sebelum baginda pindah ke Kuala Santubong untuk mendirikan Negeri Santubong. Jadi mungkin tapak dia di sebelah darat sini. Jadi kita boleh meninjau tempat tersebut. Boleh Datuk. Jom Datuk, kita pergi Datuk. Tanjung Datu terletak di hujung selatan negeri Sarawak selepas Teluk Melanur. Nama Tanjung Datu bukanlah sesuatu yang asing kerana sangat terkenal dalam kalangan para pengembara di lautan serta berhampiran dengan beberapa pulau seperti Serasan, Latuna dan Talang-Talang. Di Teluk Gadur atau Pelabuhan Gadung pada masa dahulu, Datuk Merpati bersama dengan Datuk Permaisuri telah membina sebuah negeri dinamakan Negeri Tanjung Datuk. Di sini terdapat punca beberapa buah sungai. Antaranya ialah Sungai Labuhan Gadung dan Sungai Tengah. Sungai ini penting sebagai sumber bekalan air tawar dan inilah yang disebut di dalam hikayat Datuk Merpati bahawa tempat ini mempunyai sumber air tawar yang banyak. Kawasan ini juga mempunyai tanah landai yang sesuai untuk dijadikan tempat berkebun seperti yang diceritakan di dalam hikayat Datuk Merpati. Di samping itu juga gunung di sini juga merupakan tempat yang subur untuk bercocok tanam dan inilah menjadi pusat negeri Tanjung Datuk pada masa tersebut. Negeri dibuat kampung halaman, syaratlah dengan kebun tanaman. Sanip meneroka Teluk Gadur atau yang kini dikenali sebagai Labuhan Gadung untuk meneliti ciri-ciri yang ada di kawasan ini seperti yang diceritakan dalam hikayat Datuk Merpati. Sejuk dan nyaman. Sanip mendapati keadaan di Labuhan Gadung mempunyai persamaan dengan ciri-ciri Teluk Gadur seperti yang tercatat dalam hikayat Datuk Merpati. Sekaliannya Raden beralih pula namanya, sebab gelaran Sanip menaiki bot ke kaki Gunung Datuk untuk menuju ke kawasan pemakaman para datuk di puncak Gunung Datuk. Perjalanan pendakian Sanip bermula dari kawasan bernama Pasir Berumput
mendaki menuju ke Banjaran Tanjung Datuk. Dikhabarkan, sejak zaman berzaman, asal-usul Tanjung Datuk dinamakan Datuk adalah bersempena dengan raja seorang datuk atau digelar Datuk Marapati. Perjalanan yang ditempuh Sanip memakan masa 2 jam pendakian menuju ke kawasan yang dikatakan kawasan pemakaman para datuk, iaitu di puncak Gunung Datuk dan turut dikenali dengan nama Batu Berjulang. Datuk Marapati Raden Jauhari Datuk Permaisuri. Berbekalkan semangat yang cekal dalam usia senja, Sanip bertekad untuk terus mengumpul bukti penemuan di lapangan dalam merungkai persoalan yang menjadi tanda tanya berkaitan makam baginda Datuk Marapati di Tanjung Datuk. Sanip meneruskan pengembaraan mendaki Banjaran Tanjung Datuk untuk menjejaki makam Datuk Marapati. Untuk ke puncak Gunung Datuk, perjalanan Sanip harus melalui kawasan sempadan negeri Sarawak dengan negara jiran Indonesia. Secara umumnya, Banjaran Tanjung Datuk telah menjadi persempadanan antarabangsa Malaysia Sarawak dengan Indonesia Temajuk. Apa yang menariknya, di hujung Tanjung Datuk terdapatnya binaan rumah api bagi kedua-dua buah negara yang berjiran ini. Yang menceritakannya Tanjung Datuk, dialah namakannya. Ketika menghampiri kawasan pemakaman Datuk Marapati, terlebih dahulu akan melalui kawasan batu megalitik yang menyajikan pemandangan yang mengkagumkan dalam pelbagai bentuk dan saiz yang besar. Masih sekarang akan kuburnya. Setelah hampir berkurun lamanya berlalu pergi, jejak peninggalan di Tanjung Datuk dijejaki. Kawasan makam Datuk Marapati ditemui oleh Sanip. Ianya dikenal pasti dengan nisan batu besar sebagai tanda milik seorang penguasa dan Raja Agung. Antara petunjuk penting adalah kata yang disurat dalam catatan manuskrip syair negeri Santubong yang berbunyi, "Di Tanjung Datuk akan kuburnya." Alhamdulillah, selepas merentasi hutan rimba dan mendaki Gunung Ganang di Taman Negara Tanjung Datuk, saya akhirnya sampai di sini di makam Datuk Marapati, iaitu Raja Negeri Tanjung Datuk dan kemudian Raja Negeri Santubong. Berdasarkan kajian saya tentang manuskrip syair negeri Santubong, Datuk Marapati telah berwasiat kepada anaknya Marapati Dipang bahawa baginda akan bersemayam di Batu Datuk di pengakhir hayatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sinilah baginda telah bersemayam dan beribadah dan kemudian mangkat. Dan inilah makam baginda. Penemuan makam ini juga telah membuktikan Datuk Marapati benar-benar wujud pada zaman dahulu sehingga mewariskan keturunan kekerabatan sebagai Raja Pemerintah Negeri Sarawak sehingga masa sekarang yang dikenali sebagai golongan bangsawan Perabangan.
Ikutilah pengembaraan Sanip ke kawasan Kuching untuk meneliti kesinambungan warisan pemerintahan Datuk Merpati pada masa kini pada episod seterusnya dalam Mencari Negeri yang Hilang di Sarawak. Batu nisan ini juga agak istimewa. Di sini telah terdapat pertempatan para bangsawan Brunei. Sungai ini dinamakan Sungai Gertak dan kita lihat keadaannya yang mulai hilang. Telah dijadikan pada zaman Brooke sebagai Brooke Dockyard.